Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hormati Tuan Imam, tuan kuasa masjid, khususnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu bagi meneruskan kuliah bulanan tafsir Al-Quran, dan kita berada di dalam surah Al-Kahfi. Pada pertemuan bulan lepas kita berada pada ayat 28-29. Malam ni kita masuk kepada ayat 30. Pada muka surat 297. Tuan-tuan boleh tengok, kita baca dulu. Malam ni pun isyak awal. Maghrib pun awal jenuh lelai kan. Baik, 297. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. Baik, ayat 30 dan ayat 31. Dan kita berada pada muka surat 297. Dan sebagai kita tengok balik, apakah perbincangan pada bulan lepas? Iaitu Allah sebut wasbir nafsaka ma'al ladzi tahsiliyan. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah.
Ini satu anjuran kepada Nabi, saranan, perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terus bersama dengan golongan marhain, golongan nak susah di kalangan orang-orang yang beriman. Walaupun ada tuntutan di sana daripada orang-orang pembesar-pembesar Quraisy agar Nabi layan mereka, sampingkan sahabat-sahabat yang banyak miskin, pakaian pun susah. Tapi Allah pesan kepada Nabi agar bersama dengan orang yang susah, mereka ini betul-betul nak beriman kepada Nabi. Adapun pembesar Quraisy mereka sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kami boleh ikut kamu. Tapi sampingkan orang susah ni, kami tak layak duduk bersama dengan mereka. Kan? Tapi Allah suruh Nabi tetap bersama dengan orang-orang yang yad'una rabbahum, yang menyembah Allah siang malam, tak ada tujuan lain hanya kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah. Itu pesanan. Walaupun ada permintaan daripada syarat daripada golongan-golongan pembesar Quraisy. Mereka kata, boleh nak ikut Nabi. Kalau kami Islam, kami akan boleh tarik penyokong-penyokong kami untuk turut serta. Gitu. Kan? Kemudian kita dah bincang beberapa perkara berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian malam ini, ayat 29 yang sebelum bulan lepas, Allah sebut tentang keadaan orang-orang kafir ini. Walaupun ayat yang ada bahawa qulil haqqu mir rabbikum, saya telah sentuh. Katakan kebenaran itu daripada Tuhan kamu, faman syaa'a falyu'min. Siapa yang menghendaki beriman. Siapa yang nak kufur, kufur. Wa man syaa'a falyakfur. Walaupun ayat ini nampak macam pilihan, nak beriman, nak kufur, kufur seolah pilihan. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksud di sini adalah apa? Ini ayat ancaman. Nak beriman, tak masalah, sudah. Gitu kan. Tak mau beriman, sudah. Nampak macam bagi pilihan. Sebenarnya itu adalah ancaman. Sebab orang kufur, Tuhan beri pilihan. Faman syaa'a falyu'min. Siapa nak beriman, beriman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak kufur, kufur. Kan pilihan. Itu dia ada uslub gaya bahasa dia. Ayat ini nampak dan pilihan, tetapi dia bermaksud satu ancaman kepada orang yang tidak beriman. Mana bukti dia? Selepas daripada ayat ini Allah sebut inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Sesungguhnya kami sediakan kepada orang yang zalim ini neraka. Nah, Allah sebut beberapa situasi di dalam neraka pada sambungan potongan dalam ayat 29. Seperti biasa, gaya Al-Quran ini apabila sebut tentang orang kafir dan balasan mereka, neraka pun azab, maka akan disusuli pula dengan orang beriman. Orang yang beriman, kemudian syurga. Macam itulah pattern dia. Menggabungkan di antara targhib dengan tarhib. Mengancam dan menggalakkan. Baik, jadi ayat malam ni sebut pula tentang orang beriman. Supaya kita ni sentiasa ada keinginan untuk menjadi satu lagi golongan yang terbaik. Itu ayat apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Allah kata apa? Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, la nudhi'u, kami tak akan sia-siakan. Ajraman, ganjaran, pahala, upah kepada mereka yang ahsana amala, yang buat amal yang terbaiknya. Baik. Jadi bila kita secara tadabbur, bila kita bacalah ayat-ayat seumpama ini, inilah satu ayat yang menggalakkan untuk kita terus beramal. Kan? Sebab bila mana kita beramal, ayat kata apa? Kami tak akan sia-sia. Kadang dalam kehidupan kita ni, kita ada rasa apalah aku buat kerja letih ni, siapa tak berterima kasih kat aku, siapa pun tak hargai aku kat tempat kerja ni, macam-macam aku buat ni, orang tak pandang.
Tak dapat APC pun, orang tak pandang. Kadang-kadang menyebabkan kita kecewa sebab orang tak pandang segala usaha kita. Tapi Allah kata, kalau kamu buat benda yang baik, amal yang baik ni, kami tak akan sia-siakan ganjarannya. Kami tetap akan membalasnya. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Orang yang buat amal, buat tindakan, buat kerja yang terbaik sekali, kami tak akan sia-sia balasannya. Baik. Dan kita tengok satu persatu. Dia kata, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Inilah gabungan yang selalu kita jumpa dalam Quran, iaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Dia akan jumpa itu. Jadi kita mufassir, wa amilus solihat, waw tu ataf. Dia apa? Lil mughayarah. Dia menunjukkan ada perbezaan. Antara iman dengan amal itu benda yang berbeza. Bukan benda yang sama. Kan? Iman itu melibatkan pegangan hati. Kepercayaan i'tiqad. Manakala amal merupakan benda yang dizahirkan. Dan dia ada benda yang ada perbezaannya. Jadi, bila kita tengok ini, inilah kaedah dalam memberi kejayaan. Kaedah kejayaan dunia akhirat. Kaedah untuk Tuhan beri ganjaran. Iaitu mesti menggabungkan di antara dua benda ni. Iaitu iman dengan amal. Ataupun kepercayaan, keyakinan dan tindakan. Kan? Kepercayaan dan tindakan. InsyaAllah di sana ada kejayaannya. Dan kita akan mendapat hasilnya. Kehidupan macam tu jugalah. Bila orang nak berjaya ni, dua benda ni cukup besar lah. Dia kena berjaya. Buat apa pun boleh berjaya kan. Kejayaan. Lepas tu mesti disusuli dengan tindakan yang baik. Maka kejayaan akan ada di sana. Iaitu kepercayaan, keimanan, keyakinan itu. Maka kita yakin kita akan mendapat ganjarannya. Kita yakin di sana ada pembalasannya. Benda ini akan mendorong kita untuk buat kerja dengan lebih baik. Baik. Allah sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman. Iman kepada Allah. Iman yang kita faham. Dan melakukan amal saleh. Maka Tuhan kata, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tak akan sia-siakan. Tak akan biarkan begitu saja tanpa ada ganjarannya. Mana Allah tak akan sia-siakan hasilnya, ganjarannya, upahnya. Sesuatu yang akan diperolehinya kelak kepada orang yang baik dalam tindakannya. Jadi bila kita tengok ini juga, ada perkataan kata apa? Di ketika mana, ada satu ungkapan, ini kata apa? Hina tabdhulu kulla juhdika wa kullu taqatika fi mardati rabbika fa'lam anna Allah lan yudhi'a ajraka wa atharaka fil khairi. Ketika mana engkau telah mengerah keringatmu dan segala upayamu untuk mencari keredaan Tuhanmu, maka ketahuilah Allah tidak akan sia-siakan ganjaranmu. Itulah. Walaupun orang tak pandang kita, orang tak hargai kita, tapi kalau dengan mengharapkan redha daripada Allah, sudah pasti Allah akan membalas. Sedikit pun tak akan disia-siakannya. Baik. Dia kata apa? Man hassana amalahu dhamina ajrahu. Sesiapa yang mengindahkan kerjanya, mencantikkan, buat ngelok sekali, Allah menjanjikan ganjarannya. Dalam ni Allah sebut dah. Kalau buat elok, insya-Allah Allah akan jamin hasilnya. Allah dah jamin. Sebab dia kata inna, sesungguhnya kami la nudhi'u, kami tak akan sia-siakan balasannya, ganjarannya, upahnya. Baik. Itu ayat yang ke-30. Bila mana kita baca ayat ni, sebenarnya ini ayat satu ayat motivasi lah untuk kita terus teguh dengan keimanan. Kita teguh berusaha dengan segala amal kebaikan. Mana lorong-lorong kebaikan, kita akan usaha buat dengan sebaik mungkin. Sebab kita yakin Allah akan mengajari. Baik. Kemudian
Ayat yang berikutnya. Kalau kita tengok apakah ganjaran yang terbaik sekali yang Allah nak beri. Bagi kita lah akan diberi upah. Akan diberi ganjaran. Bahasanya akan diberi pahala. Tapi apa yang besar kita nampak sana? Iaitu negeri yang abadi, syurga. Kan? Maka dalam ayat-ayat berikutnya pula, ayat 31, Allah sebut tentang perincian apakah ganjaran tersebut. Apakah ganjaran tersebut? Allah sebut, Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Ulaika, mereka itu. Ini orang yang beriman dan beramal soleh tadi. Lahum, bagi mereka itu jannatu adn. Mereka akan memiliki, akan mendapat syurga yang kekal. Syurga yang kekal. Jadi makna adn ni maksud iqamah wa istiqrar. Dia kekal, dah tak akan pindah ke lain dah. Duduk situ, la rahila ba'daha. Tak akan berpindah lagi. Duduk di situ. Selesa duduk situ. Kita kalau zaman kerja pun kena pindah rendah pun rasa tak boleh dah. Rasa 2 tahun sini pun tu kena pindah pula dah kan. Tak tahu no, aku nak lah ni, aku nak apa betul-betul nak menetap di mana. Orang tu menetap sampai apa negeri. Kan? Dia tahu, kita rasa oh, dia seronok duk pergi sana pergi sini. Kita tak tahu yang hadap pindah mata dia pun pening bala kata kan. Dia pening bala. Tapi bila dah ada satu kediaman yang tetap, yang selesa, maka itulah yang menjadi idaman orang. Maka Allah sebut jannatu adn, syurga yang tetap, tempat tetap kamu, iqamah kamu, tempat kamu menetap. Tapi benalah. Kan? Kemudian juga kamu akan apa? Tinggal di situ, tak akan berangkat ke mana-mana lagi. Baik, itu maksud daripada jannatu adn. Maka gambaran yang Allah beri tentang syurga ni apa dia? Bila sebut syurga ni benar satu perkebunan. Satu taman yang cukup indah. Bila kita sebut taman, ramailah orang suka lah. Kalau taman-taman orang duk pekan dengan dia, dengan hutan konkret dia. Cuti-cuti kita aku tak boleh duduk kena masuk hutan. Dia pun carilah resort-resort cantik-cantik. Kat mana tuan-tuan? Dia dengan chalet yang cantiknya. Dengan aliran airnya. Dengan landscape yang cukup menarik. Maka orang cari tempat-tempat itu sebab dia ada unsur ketenangan, keseronokan. Maka gambaran ini Allah sebut tentang syurga. Kita baca dalam surah Al-Ghashiyah, Allah sebut dan wujuhun yawma idzin apa dia? Fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, bi aqwabin mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah. Kan? Maka itu salah satu daripada gambaran secara visual, gambaran supaya kita imajinasi kita, ya Allah, cantiknya tempat tersebut. Tempat yang kita idam-idamkan. Maka di sini Allah sebut juga tentang bahawa syurga itu berapa? Tajri min tahtihimul anhar. Yang mengalir di bawah mereka itu dengan sungai-sungai. Orang pulung korek buat sungai, nak buat rumah. Cari aliran air. Supaya menambahkan ketenangan. Cantik. Dengar pula bunyi air yang cukup menenangkan. Indah sangat suasana macam tu. Hak rumah tak ada apa, dia pulun buat banyak terjun nak pergi dengar bunyi ayam juga. Tapi bagaimana yang disebut dalam syurga ini yang mengalir di bawahnya air-air. Ini satu gambaran. Ala sabili taqrib. Cuba nak mendekatkan gambaran syurga dengan kita. Kita pun mula khayal, ya Allah, cantiknya. Kan? Tapi dia sebut syurga ini mala ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, benda yang hati tak pernah tak terlintas. Mana lebih indah daripada tu? Kita dak khayal macam tu pun rasa elok dah. Kita duk tengok perbandingan kita, seronok dah. Kan? Tapi bagaimana suasana yang realiti yang sebenarnya hakikat syurga. Dah pasti itu lebih indah. Baik. Maka ini sebut tentang syurga adn. Syurga yang tempat kita menetap, yang mengalir di bawah mereka itu air-air sungai. Baik, itu satu. Antara sifat syurga, sifat kenikmatan.
yang dirasai oleh orang beriman dan yang beramal saleh, iaitu mereka akan memperolehi syurga. Kemudian digambarkan dengan syurga itu dengan keindahannya. Salah satu tarikan utama ialah aliran sungainya. Kemudian, bagaimana apa yang mereka perolehi lagi dalam syurga? Itu di sudut suasana. Kalau dalam surah-surah lain lagi dia diperincikan gambaran syurga itu. Kalau kita gabungkan sifat-sifat syurga dalam Quran, cukup indahnya. Selain daripada tempat yang mendamaikan, apa yang mereka perolehi lagi? Dia sebut bahawa yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Mana mereka itu yuhallaw, dihiasi ataupun dipakaikan. Mereka akan dipakaikan. Mana orang yang beriman, beramal saleh ini, bila mana masuk syurga, mereka akan dipakaikan. Waktu mereka berada di dalam syurga, asawirah. Min asawirah, sebahagian daripada hiasan. Asawir berasur, manasabah, gelang. Gelang-gelang min zahabin, daripada emas. Ini pakaian di dalam, perhiasan dalam syurga. Ini tak kira lelaki perempuan semua boleh pakai. Kan? Adapun dalam dunia ni orang lelaki tak boleh pakai. Kan? Orang perempuan hanya boleh pakai dalam bentuk perhiasan. Orang perempuan boleh. Orang lelaki tak boleh. Itu sudut perhiasan. Adapun yang berkaitan dengan peralatan, lelaki perempuan tak boleh pakai. Kan? Lelaki perempuan tak boleh pakai. Cerek berdamah, punya syok, cerek tuang ambil uduk. Contoh, walaupun mah tak apa ambil uduk, tak boleh. Kan? Nabi kata apa? La ta'kulu, jangan kau makan fi sihafiha. Jangan kau makan dalam apa? Pinggan daripada emas, min dhahab. La tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah. Jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak. Dan jangan kamu makan dalam pinggannya, fa innaha lahum. Hanya saja ini merupakan untuk orang kafir waktu di dunia. Walakum fil akhirah, kamu, abuan kamu di negeri akhirat. Ini satu larangan yang keras daripada Nabi SAW berkaitan dengan isti'mal awani, penggunaan bekas-bekas peralatan daripada emas dan perak. Baik. Maka dalam syurga itu kamu akan dipakaikan. Orang berimannya akan dipakaikan dengan zahab. Dengan gelang daripada zahab. Perhiasan daripada gelang. Asawir, betul? Gelang-gelang. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Terang mana kita pakai tu? Nabi hurai lagi dalam hadis dia kata apa? Sampai apa? Perhiasan orang mukmin ini dia mencapai sehingga apa? Tempat dicapai oleh air wudu. Kalau tangan tu pegang ni, kita kata orang pakai gelang ni kemah. Kan? Mana begitu perhiasan. Kita kalau waktu di dunia tengok orang lelaki pakai sanad muntah. Kan? Orang pakai gelang, orang geli geleman. Itu kalau orang ada perasaan. Kan? Orang yang perasaan dia nurani dia tu betul dengan syarat tengok isyah tak boleh kan. Orang rasa macam lembut macam mana nak pakai emas ni. Kan? Tapi kalau orang ada biasa pakai, dia rasa bangga, kebanggaan pula. Sebab apa? Emas. Kan? Tapi dalam syurga, ia merupakan hiasan kepada orang-orang yang beriman. Baik. Dalam ayat lain Allah sebut bahawa yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Bukan setakat dengan emas sahaja, kan? Ada dalam ayat lain sebut tentang apa? Fiddah. Iaitu perak juga adalah perhiasan perak. Tak apa, perak kat dunia orang lelaki boleh pakai. Orang lelaki boleh pakai. Kan? Cuma yang Nabi kata apa? Hadza haramun ala dhukurin min ummati. Nabi cabut lempak kan? Ini adalah haram bagi orang lelaki di kalangan umatku. Seorang tu pakai apa? Cincin emas. Tapi fiddah, perak dibolehkan. Mana-mana yang ada unsur mah tak boleh, walaupun berlaku campuran tak boleh. Kan? Baik.
Mereka dapat tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Itu suasananya. Iaitu sampai gelang-gelang yang dipakai oleh orang mukmin itu sampai ke anggota yang dibasuh ketika wudunya sampai sini. Tak boleh nak bayang tahu mana kan. Tapi bolehlah kan. Dia tengok orang perempuan pakai itu tak tahu. Mami jarum ke apa kita tak tahu kan. Pakai betul tu kreng kan. Kemudian ada juga bentuk lu'lu' permata, lu'lu'. Dalam ayat yang lain, yuhallawna fiha. Mereka dihiasi dalam syurga daripada gelang-gelang min dhahabin wa lu'lu'a, daripada emas dan permata lu'lu'. Ya, permata lu'lu'. Di dunia jenis ni pun tak diharamkanlah istiamal. Ini cawan kita kan. Cawan kita buat daripada apa mutiara apa, walaupun mahal dah mah tak haram. Yang haram adalah emas dan perak. Kemudian itu bentuk apa? Perhiasan tambahan. Ada lagi sudut pakaian pula macam mana baju dia. Ayat sebawah yang ni dah nikmat yang ketiga. Yang pertama tadi syurga dengan kedudukan posisi kedudukan yang cukup indah sekali. Yang keduanya dihiaskan dengan gelang-gelang emas. Yang ketiganya ayat sebut wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin. Malam ni duduk angin ni. Mana mereka juga memakai pakaian warna hijau. Oh, jadi warna hijau tu. Hijau tak ada ni. Mana pakaian warna hijau. Itu pakaian dalam syurga kan. Khudran. Pakaian sutra. Siyaban khudran. Khudran khidr. Maksudnya hijau. Akhbar. Hijau. Baju. Kain seluar. Kain. Min sundusin. Daripada sutra yang nipis. Yang lembut. Juga wa istabraq. Sutra yang tebal. Ada yang jenis nipis. Yang jenis tebal. Kita tak tera yang ni kan. Mungkin orang yang duduk bermain sutra, dia tahu ni kualiti dia macam mana. Kualiti macam mana. Ini juga tak dibenarkan dalam kepada orang lelaki. Dia hanya pakaian waktu di dalam syurga. Kan? Dalam kitab fiqh ada satu tiap perbincangan, itu kita boleh libas. Perbincangan tentang libas, iaitu pakaian. Bincang tentang gelang ke, emas, perak, berkaitan dengan pakaian sutra. Baik. Kemudian disebut yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. Mana sundus mana apa? Raqiq al-harir. Mana apa? Sutra yang nipis, yang lembut. Wa istabraq, sutra yang agak keras. Baik. Sebab apa disebut dengan hijau? Tak biru, tak merah, tak hitam. Disebut apa? Lirahatil aini inda ibsarihi. Sebab bila benda hijau ni, mata dia rasa tenang, relax bila kita memandang kepada benda hijau. Kan? Yang ada ahli hikmat dia kata apa? 3 benda yang boleh menghilangkan duka kan. Pertama dia tengok aliran air. Kan? Duduk rong, rasa tenang, lupa benda lain. Tengok gerakkan air. Yang keduanya apa? Warna hijau. Bukan warna biru. Bukan warna merah. Kan? Warna hijau. Tapi sensitif kan? Warna-warna apa dia dah macam apa? Dia telah didominasi. Dia ada. Ni warna aku. Dia gaduh warna. Kan? Nah, ada apa? Ni kita sampingan dia. Dan yang ketiganya ada sebut buat muka yang cantik. Kadang-kadang kita tengok muka ni rasa apa? Ada apa? Ketenangan. Baik. Itu berkaitan dengan pemakaian, Pak. Pakaian dia, sutra. Kemudian yang keempatnya, muttaqi'ina fiha 'alal araik. Muttaqi'in, hal keadaan mereka itu, ahli syurga ti, orang beriman dan beramal soleh tadi. Mereka itu berbaring, muttaji'in, dalam keadaan menyendeng, menyandar. Sewaktu mereka fiha dalam syurga 'alal araik, di atas katil-katil.
relax, sandang, tenang kan. Berehat. Sebagaimana kedudukan raja, ulama, pembesar-pembesar, orang VVIP ada tempat rehat yang santai, rehat, sedang menikmati segala nikmat yang mereka perolehi. Begitulah dilayan penghuni-penghuni syurga kan. Dia tengok dah hari pengantin dah orang layan petron mana kan. Dekat gambar tu kona mata. Kan gaya. Berada di atas pelamin-pelamin, katil-katil. Arikah. Araik daripada arikah, iaitu katil-katil. Sebab dia tempat kerehatan. Tempat rehat. Rehat tak mana? Duduk atas katil, seronok. Tengok pula pemandangan. Pakaian kemas dah. Ada perasaan cemburu ke? Tak ada dah. Semua orang macam kita. Semua ada tu semua macam kita. Nak cemburu apa lagi? Inilah Allah sebut apa? Dia tutup ayat dengan apa? Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqah. Itulah sebaik-baik nikmat. Itulah sebaik-baik pahala. Mana apa? Ni'matil jannatu thawaban. Sebaik-baik syurga itu sebagai ganjarannya. Mana syurga itulah merupakan ganjaran yang paling terbaik, yang paling menyeronokkan, yang penuh dengan kenikmatan. Sebab apa? Sebab amal dulu. Bila kerja, akhirnya apa? Dapat ganjaran. Benar tu macam tu dah, bila kita kerja dapat ganjaran, tapi cara di dunia lah. Untuk akhirat kerja juga, tapi ada ganjaran dia, ada gaji dia, ada habuan anugerah dia waktu di hari akhirat pula. Wa hasunat murtafaqah, dan syurga merupakan sebaik-baik. Hasunat, cantik, elok. Murtafaqah, tempat tinggal. Yang dalam ayat Allah sebut apa? Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Ini ayat Furqan tentang ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. 19 sifat ibadur rahman. Antara ayatnya ayat yang disebut khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Elok syurga itu sebagai tempat tetap, tempat kediaman. Baik. Selesai yang tu, iaitu berkaitan dengan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Sebenarnya ayat malam ni simple je, mudah. Kita ada jumpa beberapa kali dalam dimensi ataupun daripada gambaran yang berbagai. Pernah kita tafsirkan dulu surah An-Naba pada kan, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Itu semua gambar-gambar yang diperolehi di dalam syurga. Sesungguhnya bagi orang bertakwa mafaza, tempat kejayaan, iaitu syurga. Hadaiqa, mereka memperolehi kebun-kebun. Wa a'naba, antaranya adalah apa? Ada apa? A'nab, inab, iaitu anggur-anggur yang akan mereka perolehi. Wa kawa'iba atraba, mereka juga akan memperolehi bidadari yang muda cantik kan. Baik, azan dulu.
Allah. Baik, selesai ayat yang ke-31. Kita ambil dalam beberapa minit lagi sebelum ini kita semayang. Ayat ini ditutup dengan penegasan ni'mat thawab. Itulah sebaik-baik ganjaran syurga. Kita tafsirkan ni'mat thawabu, ni'matil jannatu thawaban. Sebaik-baik syurga itu nisbah ganjaran. Wa hasunat murtafaqah. Jadi ayat ini dia ada muqabalah dengan ayat sebelumnya. Ada pertentangan dengan ayat sebelumnya iaitu ayat 29. Di sana sebut tentang situasi neraka. Ayat sebelum ni 29. Dia tutup dengan bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqah. Itulah seburuk-buruk minuman. Wa sa'at murtafaqah, dan sejahat-jahat, seburuk-buruk, sehuduh-huduh tempat tinggal, iaitu neraka. Adapun syurga Allah sebut ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqah. Ini satu label yang telah Allah letak. Ini yang terbaik. Ini yang tak terbaik. Nah, di hadapan kita bila baca daripada ayat atas wasbir sehingga tu bawah, terbentang di hadapan kita dua pilihan. Adakah kita nak milih jalan faman syaa'a falyu'min ataupun waman syaa'a falyakfur? Sedangkan di sana dah ada ancaman. Maksudnya kalau kamu pilih jalan kekufuran, nah inilah habuan yang kamu akan perolehi. Allah juga bentangkan paparan, tawaran yang Allah berikan, pamerkan di hadapan kita. Kalau kamu milih jalan kebaikan, ganjarannya macam ni. Maka pulang pada kita nak pilih yang mana? Maksudlah macam tu. Tapi sudah pasti benda yang kita pilih adalah yang ada kebaikan. Hidup kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat, iaitu dengan jalan iman dan beramal soleh. Itu saja bila kita baca ayat-ayat Quran ni, kita isqatkan, kita turunkan, kita letakkan ayat itu kepada diri kita. Baik, kemudian kita tengoklah sempat tak sempat. Kita masuk sikitlah. Wadrib lahum mathalar rajulaini. Ini adalah apa? Kisah ataupun perumpamaan yang kedua. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Bila mana kita muqaddimahkan di awal pertemuan surah Al-Kahfi ini. Surah Kahfi ini membicarakan tentang 4 ujian. Ujian yang pertama tentang ujian iman, ujian akidah. Yang keduanya ujian harta. Yang ketiganya ujian ilmu. Yang keempatnya ujian kekuasaan. Nah, dalam kehidupan kita, tu tambah khitaman tu surah Hayati, surah Al-Kahfi. Dan setiap ujian ini, simboliknya, perlambangannya telah dinyatakan dalam bentuk kisah-kisah yang tertentu. Bila ujian keimanan dilampirkan dengan kisah Ashabul Kahfi, bagaimana mereka mempertahankan iman dan akidah mereka, sehingga mereka sanggup lari menyelamatkannya. Hidup kita pun diuji dengan keimanan. Apakah pendekatan yang kita ambil?
Adakah pendekatan Ashabul Kahfi atau pendekatan yang lain? Kan? Maka tiba yang kedua lah ujiannya. Kita akan tempuhi juga tak? Di akhir zaman juga itu ujian harta. Harta boleh jadi satu kenikmatan, satu benda yang baik. Dan harta juga boleh jadi membawa kita kepada keburukan, kepada neraka. Bukan kita harta ni tak elok, ni tak bagus, yang tu harta masuk neraka semua. Dah, kan? Ada orang jalan hartanya, itulah yang membawanya kepada syurga. Sahabat Nabi berjelas, tengok pas, sahabat-sahabat yang kaya, dia berkata, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Kan? Orang kaya ni depa dapat pahala banyak. Kan? Kami sembahyang, depa sembahyang, kami puasa, depa puasa, kami buat ni, depa buat ni. Tapi depa infak, kami tidak buat apa. Jelas kan? Sebab para sahabat menggunakan harta ini untuk habuan simpanan kepada hari akhirat. Maka di sini dibentangkan satu perumpamaan berkaitan dengan harta pula. Allah sebut apa? وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا. Maka wahai Muhammad, buatkan satu perumpamaan. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا. Mithalan ataupun perumpamaan. Metafora ataupun adalah bahasa-bahasa dia yang ni satu perumpamaan supaya dengan perumpamaan ni kita dapat memahami di sebaliknya. Dan kisah yang disebut ni ada mufassir kata ini memang kisah realiti yang berlaku, dan kisah yang realiti ni boleh jadi sebagai contoh kepada kita, panduan, pedoman kepada kita. Ada kita ni bukan cerita benar ni, cuma sekadar apa misalan saja. Kadang-kadang kita ada buat cerita kura-kura apa, kadang-kadang nak ambil apa iktibar dan pengajaran. Kan? Jadi ada mufassir kita ini cerita benar waktu zaman Bani Israel dahulu. Baik, kita tengok. Iaitu kisah tentang dua orang. Seorang lelaki ni kaya, harta banyak, tapi harta ni menyebabkan dia makin sombong, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ni pula harta dia tu taklah miskin lah, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa kesudahannya? Maka dipaparkan daripada ayat 31 sehingga ayat muka surat sebelah, sehingga ayat yang apa 40 lebih tu, ayat 44. Jadi kita tengok sikit. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا. Wahai Muhammad, idrib lahum mathalan. Buatkan satu misalan. Misalan tentang apa? Rajulaini, dua orang lelaki. Si A, si B. Dua orang lelaki. Ja'alna li ahadihima. Kami telah jadikan bagi salah seorang daripada mereka. Si A ini. Allah bagi jadi apa? Jannataini. Dia ada dua kebun. Dua dusun. Dua ladang apa kan? Dua. Min a'nabin. Ladang apa? Kebun apa? Anggur. Kira anggur ni kira habis. Kira kemas ada ladang anggur. Makanan yang tak ditelan dik zaman ni kan. Biar dulu, pergi hari ni orang nak cari anggur tu. Kira boleh pergi ziarah hospital, buat anggur kira kemah. Kita ada orang pergi orang mu'tad, tapi tak ini. Kena cari anggur, ataupun cari apa lagi? Apple kan, contoh tu lah. Nak pergi ziarah orang kira buat tu. Kira. Kan. Ini kan. Mana apa? Allah jadikan untuk dia apa? Kebun, anggur. Dua, bukan satu, dua. Pak kaya tu. Kaya tu. Kemudian apa? Wa hafafnahuma binakhlin, dan kami kelilingkan kedua kebun tersebut dengan apa? Dengan pokok-pokok kurma. Kalau dua ni duk tu keliling tu dengan pokok kurma pula dah. Dah lah ada anggur, kurma pula tu. Agak-agak pokok kurma banyak mana kalau boleh keliling bah dua kebun tu. Nyak noh. Mana begitu bah murahnya, kayanya, satu di sudut bah tanah banyak mana. Lepas tu apa yang diusahakan dia? Perusahaan anggur, perusahaan kurma. Kemudian apa? Allah sebut waja'alna bainahuma zar'a. Bukan dekat tu saja.
Di antara dua kebun tu, celah-celah tengah-tengah tu pula ada zar'ah. Ada tanaman pula. Zar'ah ni biasanya zuruk ni jenis apa? Bijirin kan. Tak tahulah gandum ke apa pula celah-celah tu. Maka di sini telah menghimpunkan satu makanan asasi yang apa makanan yang menjadi keperluan badan, juga makanan apa pemanis mulut saja kan. Ada pemanis. Macam kurma, dia tu mengenyangkan. Dia ada unsur mengenyangkan dan unsur penyedap kan. Kalau anggur mengenyangkan. Dia makan dia macam apa manis mulut kan. Macam tu. Kita kena jadi apa kurma dia ada dua unsur tu. Satu unsur mengenyangkan dan unsur pemanis mulut. Anggur biasanya rasa dia sekadar apa sedap macam makan muktan je lah kan. Moderian kan. Dan di sana pada zar'ah, tumbuh-tumbuhan ni kalau macam gandum, itu memang makanan asasi. Mana dia telah ada segala-galanya dalam kebun dia tu. Baik. Itu gambaran apa yang dia miliki. Kemudian sambungan ayat yang berikutnya. Kiltal jannataini. Setiap daripada apa? Dua kebun tersebut. Dua dusun tersebut. Dua ladang tersebut. Atat ukulaha. Dia telah membuahkan hasilnya. Keluar buah dah. Walam tazlim minhu syai'a. Dan tidak apa mengurangkan sedikit pun. Sempurna elok. Buah tu jadi elok. Hak bunga pun bunga jadi elok. Tak ada berkurang. Kau kami makan lah. Tak ada. Sempurna elok. Tak ada kurang sikit pun. Musim ni ke jadi betul ya hutan. Penuh pokok. Bengkok dahan-dahan. Tu kata-kata jadi betul ya. Tahun ni tak apa nak jadi. Jadi ke ujung-ujung kera pula main bantai. Kan tak apa nak jadi terang pula. Ni mak walam tazlim minhu syai'a. Tak dikurang sedikit pun. Celah-celah tu antara nikmat yang Tuhan beri. Wa fajjarna khilalakuma nahara. Kami alirkan, kami pancarkan di celah-celah kebun yang tu ada sungai pula dah. Saluran mata air, saliran dia sempurna. Yalah, dalam kita nak buat kebun pun memang sistem peparitan ni memang penting lah. Kebun cerita besar, parit tak ada, mampus gitu kan. Mana cara yang Quran buat gambar apa dah nampak gambaran macam mana pengurusan kebunnya tu, petra tu untuk membuahkan hasilnya tu. Dengan sistem peparitan dia dengan susun atur kebunnya tu memang kaya. Kan? Kaya. Inilah sehingga boleh jadi bangga yang aku peroleh ini sebab kemahiranku, keupayaanku. Kena berbangga macam tu. Kalau macam itu ayat keluar macam Qarun. Qarun kata apa? La innama utituhu ala ilm. Aku diberikan segala kekayaan ini disebabkan keilmuan yang aku miliki. Kemahiran yang aku ada, keupayaan yang aku ada. Kan? Dia rasa dia. Tak rasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini gambarannya. Kalau dalam kitab tafsir kan ada sebut juga walaupun kisah ni macam ada Israiliyat, ada unsur-unsur Israiliyat cerita dahulu kala, jadi betul boleh jadi tak betul tapi tak jadi masalah lah sebab dia tak sentuh tentang akidah, cerita saja. Iaitu dalam Abdul Asir pun sebut dalam tafsir Munir dia nukilkan juga kisah ni. Iaitu sebenarnya dia kisah dia mengikut setengah mufassir ayat ini ditujukan kepada dua orang lelaki daripada Bani Israel. Kita rajulan ni kisah dulu kala Bani Israel. Bila dia nakal cerita tu panggil cerita apa? Israiliyat. Kan? Baik. Ada Israiliyat yang kena tolak betul kan? Ada yang kita sekadar al-waqfu, kita tak hukumkan. Dia ada benda ini metodologi dalam berhadapan kisah Israiliyat dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir dalam Muqaddimah Dawai tafsir dia. Mana cerita dua orang lelaki daripada kaum Bani Israel yang menerima pusaka daripada ayah mereka sebanyak 8,000 dinar. Masing-masing dapat Si A dapat 8,000, si B pun dapat 8,000. Jadi kedua-duanya pun membahagikan harta itu sama rata. Bila meninggal bagi sama rata. Dia dapat berapa? 1, 2, 3, 4. 8,000 bahagi 2. 4,000 lah. Seorang 4,000. Kan? Salah seorang daripada kedua saudara ini kufur. Dia pun membelanjakan 1,000 dinar. 1,000 dinar beli kebun. Kan?
Kemudian apa? 1,000 dinar lain di rumah. Oh, pelaburan ni buat. 1,000 dinar lagi dibelanjakan untuk apa? Untuk pergi kahwin. Anak bini. Dan baki 1,000 dinar lagi untuk beli hamba sahaya dan alat kelengkapan rumah. Beli perabot, beli apa. Habis 4,000. Kan? Manakala seorang saudaranya yang seorang lagi, hak ni yang beriman. Bila mana dia tengok saudaranya membelanjakan hartanya untuk semua tujuan duniawi saja, dia pun belanjalah hartanya untuk kebajikan. Untuk taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam tafsir sebagian tafsir dia ada perincikan kisah. Tapi saya saudara ini kisah Israiliyat aja, kan? Kadar melengkapkan ini dia. Jadi dia pun berdoa, ya Allah, aku belikan hartaku 1,000 dinar ini kepada kebun. Dia kata apa? Ya Allah, aku belikan hartaku yang 1,000 dinar ini kepada kebun yang ada di dalam syurga. Lalu hartanya itu pun disedekahkan. Ya Allah, aku belikan dengan 1,000 dinar ni kebun yang duduk dalam syurga. Mohon syurga mana sampai lagi. Kan? Dia beli kebun dalam syurga dah. Lalu 1,000 pun dia pun infak. Kita nak kena buat itu kan? Kita tahu kan? Ni nak beli apa ni? Bidadari. Infak. Salah macam tu lah. Cara ada lelaki tu buat kan? Kemudian dia doa lagi. Lalu hartanya itu pun disedekahkan. Kemudian dia berdoa lagi. Ya Allah, aku belikan hartaku yang 1,000 dinar ini pula kepada rumah yang dalam syurga. Dah dia dunia ni, abang dia beli lah kan. Aku beli rumah yang dalam syurga. 1,000 ni infak. Kan? Ya Allah, aku belikan. Lepas tu dia berdoa lagi. Ya Allah, aku belanjakan hartaku 1,000 dinar ini untuk meminang seorang isteri dalam syurga. Infak. Tak kahwin juga. Kemudian harta pun disedekahkan. Kemudian dia berdoa lagi. Ya Allah, aku belanjakan hartaku yang 1,000 dinar ini untuk membeli khadam-khadam dan kelengkapan rumah tanggaku dalam syurga. Infak. Jadi habislah hartanya, dia pun susah juga. Daripada dapat 1,000 dinar, tak ada apa. Lalu bila susah, mai jumpalah saudaranya kan, minta bantuan. Dia kata, "Weh, dulu bukan hang dapat 1,000 tak bagi sama tak?" Dia pun cerita-cerita. "Nah, tak nak hanya ramai dah. Aku tak kenal hang. Duduk sana." Ini antara kisah yang disebut kata ini ada kaitan di situ. Ada riwayat lain kata ini zaman Nabi. Baik. Yang penting benar tak benar kisah ni wallahu alam, sah benda Allah. Kan? Tapi misalan ni Allah buat ni pengajarannya kepada kita tentang dua orang lelaki. Kan? Jadi tadi kita dah cerita dah. Jadi lelaki itu satu lagi kita masuk. Tapi cerita ni kita ayat ini kita akan ulang semula pada pertemuan akan datang. Lelaki ni bukan biasa-biasa. Kaya ni bukan dekat kebun. Ayat 34. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dan dia juga mempunyai samarun, harta-harta aja yang lain. Lalu dia berkata kepada sahibnya, saudaranya, temannya, wa huwa yuhawiru, mereka pun berdialog. Dia kata tengah sembang berhiwar, ana aktsaru minka malan. Kita dua ni, aku ni lebih banyak harta dah. Macam tu. Cara duk tengok audit, tengok duk kira. Harta aku banyak daripada harta hang ni. Juga dia kata, wa a'azzu nafara. Aku juga mempunyai pengikut yang ramai. Kan. Biasalah bila orang duit banyak ni, pengikut ramai. Antara kita dua, aku lebih pada hang. Harta banyak, aku pengikut banyak. Dua benda ni orang sonok kan. Duit banyak, pengikut banyak. Duit banyak, follower banyak. Kalau hari ni kan, kan? Follower ramai kan. Pengikut dia cukup banyak kan. Jadi, itu ciri-ciri lelaki tersebut. Kemudian, selepas dicirikan lelaki tersebut, siapa lelaki tersebut? Kufur. Apa yang dia miliki? Kebun. Apa lagi yang miliki? Harta-harta tambahan. Kemudian selepas ni barulah masuk babak-babak apa yang berlaku di dalam kebunnya. Iaitu pada ayat muka surat sebelah, ayat 35
barulah diceritakan. Macam itulah bila kita buat satu filem, karakter tu, pelakon tu apa ciri-ciri dia. Kita kena letak lah sifat. Kan? Lepas tu barulah babak-babak yang berlaku. Lepas ni, dia ni ciri dia macam ni. Sifat dia macam ni. Keadaan dia macam ni. Maka apa senario yang berlaku dalam kisah ini. Jadi lepas tu sebut wa dakhala jannatahu, dia masuk kebunnya, wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan tengok tentang perumpamaan dua orang lelaki ni yang ada kaitan dengan ujian harta. Dan kita sebut ujian yang 4 tu dalam surah Al-Kahfi, ujian akidah, ujian iman, yang kedua ujian harta, yang ketiga ujian ilmu, nanti kisah Khidir dengan Musa, dan yang keempatnya ujian kekuasaan, iaitu kisah Zulkarnain. Semua ini dapat dipayungi panduannya bagaimana menjaga ujian-ujian tersebut, iaitu dengan penghayatan kepada Al-Quran. Sebab itu Allah mulakan surah ini dengan apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Itulah panduannya untuk berhadapan dengan ujian-ujian ini. Karena itu saja, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah.